Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika binti Abdullah, pelajar daripada Diploma Pendidikan Pasca Siswaza Pendidikan Islam Kohort 5, ingin kongsikan pandangan dan ulasan berkaitan dengan 4 topik persediaan, iaitu motivasi, kreativiti, pengurusan bilik darjah dan interaksi dalam bilik darjah. Keempat topik ini amat penting untuk diketahui oleh setiap orang guru yang menjalani proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Yang pertama ialah motivasi. Motivasi boleh didefinisikan sebagai kemahuan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu bagi mencapai matlamat. Menurut Stromberg 2001, motivasi bererti dorongan atau keperluan yang memimpin kepada sesuatu tindakan. Motivasi adalah amat penting dalam proses PDP kerana dapat menarik minat murid bagi mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Murid yang bermotivasi akan bersemangat untuk mengikuti pengajaran guru dan memberikan sepenuh perhatian terhadap pengajaran. Seterusnya, motivasi dapat meningkatkan daya pemahaman murid terhadap sesuatu pembelajaran. Murid yang bermotivasi akan lebih memahami pengajaran guru kerana mereka memberikan sepenuh perhatian sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Selain itu, motivasi juga penting untuk mewujudkan keinginan untuk belajar. Murid yang bermotivasi akan meningkatkan usaha mereka yang tidak hanya bergantung pada pengajaran guru, tetapi juga berusaha untuk menambah pengetahuan sedia ada. Murid yang tidak mempunyai motivasi dalaman yang kuat boleh dimotivasikan secara luaran dengan menyediakan pelbagai bentuk ganjaran seperti hadiah, puji-pujian, markah bonus dan sebagainya. Ganjaran bukan sahaja diberikan terhadap pencapaian yang diperolehi tetapi juga terhadap usaha yang diberikan. Berikan insentif agar murid terus berusaha untuk menguasai pengetahuan dan juga bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Topik yang kedua ialah kreativiti. Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Secara umum, kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Kreativiti memerlukan daya imajinasi yang tinggi, penerokaan dan kebolehan membina hubungan baru terhadap maklumat lama dan sedia ada. Kreativiti melibatkan kemahiran berfikir yang kritikal untuk mencipta dan melahirkan idea yang baru, yang unik dan menarik. Ia juga memerlukan kebolehan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea ke dalam bentuk aplikasi. Jadi, setiap guru haruslah mengetahui bagaimana strategi untuk menghasilkan murid yang kreatif seperti yang tertakluk dalam elemen merentas kurikulum. Antara strategi yang boleh dilakukan untuk menghasilkan murid yang kreatif ialah yang pertama, banyakkan aktiviti berkumpulan. Dengan adanya aktiviti berkumpulan, maka lebih banyak idea yang akan datang serta turut membantu murid yang kurang kreatif dengan melihat gaya berfikir rakan mereka. Yang kedua ialah penyelesaian masalah. Kaedah penyelesaian masalah juga dapat memberikan murid cabaran untuk berfikir dengan kreatif. Murid akan berusaha sebaik mungkin memikirkan strategi atau kaedah terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Pendedahan kerap kepada murid dengan kaedah sebegini akan membentuk gaya berfikir di luar kebiasaan. Dan strategi yang ketiga ialah hormati idea kreatif murid. Dalam proses murid untuk menjadi kreatif, kadang-kadang mereka tampil dengan idea yang dirasakan tidak munasabah dan sesuai. Jadi dalam kes ini, guru perlu sentiasa terbuka dengan idea murid walaupun idea tersebut lari atau tidak sesuai. Cuma guru perlu meminta murid jelaskan semula kenapa dan mengapa idea tersebut mahu digunakan. Ini bagi tujuan memberi kefahaman yang jelas kepada murid dan membolehkan mereka berfikir dengan lebih jelas. Sekaligus akan membuatkan mereka berfikir berulang kali untuk menambah baik idea mereka tadi. Seterusnya, topik yang ketiga ialah pengurusan bilik darjah. Kementerian Pendidikan Malaysia 1992 menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan bilik darjah ialah suatu persekitaran pembelajaran yang meliputi aspek murid, guru, ruang dan alat pembelajaran. Guru merupakan pengurus dalam bilik darjah kerana guru yang bertanggungjawab dalam merancang, melaksanakan, memimpin serta menilai murid-murid di dalam bilik darjah. Peranan guru sebagai pengurus bilik darjah adalah amat penting kerana untuk memastikan bilik darjah dalam keadaan terkawal. Antara peranan guru sebagai pengurus bilik darjah ialah mendapatkan kerjasama daripada murid. Kerjasama daripada murid amat diharapkan agar segala yang dirancang dapat terlaksana dengan baik. Ini disebabkan tanpa kerjasama murid, sesuatu perancangan yang dirancang oleh guru tidak akan terlaksana. Oleh itu, guru seharusnya berusaha mendapatkan kepercayaan murid agar murid sudi untuk memberikan kerjasama semasa berada dalam bilik darjah. Guru juga harus bijak menarik perhatian murid agar mereka berkeinginan untuk mengikuti arahan daripada guru. Selain itu, guru bertanggungjawab untuk mengurus persekitaran bilik darjah.
Ini disebabkan persekitaran bilik darjah yang kondusif mampu merangsang suasana pembelajaran yang optimum dan keselesaan amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, guru juga bertindak sebagai role model kepada murid di mana peribadi seorang guru seharusnya ideal, khususnya semasa dalam bilik darjah kerana menjadi ikutan murid. Jika seorang guru mempamerkan perlakuan positif, murid akan terdorong untuk mencontohi perlakuan positif itu. Hasilnya adalah dapat membentuk murid menjadi insan yang berakhlak positif. Dan topik yang terakhir ialah interaksi dalam bilik darjah. Interaksi ialah proses saling bertindak balas dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Proses interaksi adalah perkara yang tidak dapat dielakkan di dalam kehidupan seharian kerana tanpa proses tersebut, kita akan berada dalam kesunyian dan tertinggal dalam pelbagai bidang. Sekolah merupakan tempat yang banyak berlakunya proses interaksi, khususnya dalam bilik darjah iaitu semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Proses interaksi dalam bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan di mana pengetahuan, sikap dan kemahiran yang disampaikan bertujuan untuk mendapatkan gerak balas yang dikehendaki. Interaksi di dalam bilik darjah adalah penting dalam usaha mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Guru yang tiada kemahiran komunikasi dan interaksi akan mewujudkan kelas yang tidak kondusif, menyebabkan murid-muridnya tidak bermotivasi. Dengan adanya interaksi yang baik di dalam bilik darjah, guru menjadi lebih mudah untuk menyampaikan apa yang hendak disampaikan kepada anak muridnya sekaligus muridnya faham apa yang diajari oleh gurunya. Hal ini dapat membantu guru untuk mencapai objektif yang dikehendaki. Kesimpulannya, proses interaksi sangat penting supaya segala pertukaran maklumat akan berlaku antara satu sama lain. Ia juga penting untuk mengetahui cara berinteraksi dengan berkesan supaya dapat mengeratkan lagi perhubungan guru dengan murid. Dan akhir sekali, penyampaian terhadap perkara yang dibincangkan akan sampai kepada semua murid tanpa ada perasaan berat sebelah. Kesimpulannya, 4 aspek ini iaitu motivasi, kreativiti, penguasaan bilik darjah dan interaksi di dalam bilik darjah amat penting untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.